Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak masuk, kita nak sambung part 3, Credit and Debt. Sebenarnya topik ni senang je, dia fokus kepada pengiraan dua benda. Apakah benda tersebut? Nanti kita akan belajar pasal credit card dan juga kita akan mengira, ini mengira tau, ni kiraan calculation. Nantilah ada dia punya situasi dia. Kita akan bagi credit card dan also kita ambil loan. Loan ni kita akan tengok macam mana pinjaman. Okay, sebelum kita masuk further, kita masuk ke dalam lagi, kita kena tahu dulu apa maksud credit dan debt. Credit and debt. Credit ni sebenarnya adalah receiving credit. Macam duit lah, kita dapat receiving credit daripada selalunya bank ataupun financial institution. Tak kisahlah, tak semestinya bank bagi pinjam duit. Along pun bagi pinjam duit juga. Ni contoh. Apa financial institution, dia ada banyak, ada bank, ada macam-macam lagi lah yang syarikat yang menawarkan perkhidmatan pinjaman duit. Tapi dia akan ambil interest lah daripada kita. Itu yang kita kena bayar, interest expense nanti. Okey, apa maksud dia kredit? Kredit ni maksud dia kita dapat duit. Ini contoh pinjaman ni, bank kan, ni contoh bank bagi kita duit. So kita akan dapat duit lah. Seronok kan dapat duit. When receiving credit, dia ada cakap dekat sini. When kita receive credit ataupun duit daripada bank dalam bentuk pinjaman tu, you will bear debt. Kita akan menanggung hutang. Itulah maksud dia. Ini maksud dia hutang lah. Debt ni adalah hutang. Sebenarnya correlation dia senang je kan. Sebenarnya kredit, so kita sebenarnya membuat pinjaman, sebenarnya kita berhutang dengan orang. Adakah baik hutang tersebut? Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut. Okey. Apa pula debt? Debt pula dia cakap dekat sini. Dia kata in order to settle the debt, you need to repay the credit. So kita kena bayar balik. Nampak? Kita masuk pula tabung debt tadi, kita masukkan bulan-bulan. So dia sebenarnya memudahkan kita juga. Contohlah dalam membeli rumah. Macam mana kita nak beli rumah harga 200k? Adakah kita duit nak kumpul 200k? Baru kerja 5 tahun pun tak tentu lagi dapat 200k. Tu faham tak maksud dia? So financial institution tu dia sebenarnya banyak membantu kita. Okey, kita pergi balik credit and debt. Boleh kita pergi slow-slow supaya kita faham. Credit can also interpreted as contract agreement. Ni contract agreement. Agreement between credit provider. Credit provider ni macam cikgu cakap tadi lah, bank ke ataupun apa-apalah financial institution yang lain yang bagi pinjaman wang. And the user. Inilah dia bond ataupun perjanjian di antara pihak bank dengan kita lah. Yang user ni kita lah. Kita cikgu sebut kita. Kita yang akan buat pinjaman dengan bank. Boleh. Okey, loan include. Loan pula macam mana? Loan pula termasuk, okey ni cikgu ambil yang biasa yang pihak bank tawarkan, personal financing ataupun biasa orang sebut personal loan. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun housing loan ataupun ada orang panggil juga home financing. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun AF juga ada orang panggil, auto financing ataupun high purchase. Banyak lagi sebenarnya yang ditawarkan oleh pihak bank. Ini contohlah pinjaman yang famous. Boleh tak? Nak beli rumah, kena buat pinjaman juga. Nak buat personal loan pula, kena juga buat pinjaman. So, auto dia, interest dia berbeza-beza. So, kadang-kadang orang nak beli rumah guna personal loan kan. So, kita kena pandai mengira yang mana satu lebih untung, yang mana satu lebih rugi. Tapi selalunya housing loan ni orang akan buat untuk membeli rumah lah sebab dia punya interest memang akan rendah. So, terpulanglah pada masing-masing lah. Kalau setakat harga rumah tu 100k, ada orang yang sanggup buat PF ni, personal financing. Dia pinjam kan sebab dia rasa dia pula kerja kerajaan. Contoh, kerajaan pula dia punya rate berbeza pula. Dia bagi murah lagi kan. Contohnya daripada bank rakyat. Bank rakyat selalu bagi murah. Tawarkan package interest yang rendah untuk pihak kerajaan. Boleh faham? Itu salah satu contoh lah untuk kita tengok. Okey, apa yang kita nak persoalkan tadi, adakah bearing debt tu adalah good atau tidak? Atau kita buat pinjaman tu bagus ke tidak? Itu yang cikgu cakap tadi. Sebenarnya dia tak semestinya good, bad. Dia adalah good. Dia dapat membantu juga kita dalam membeli rumah. Kalau kita nak tunggu 250,000 kan, ada dekat bank kita kan. Nak tunggu gaji pun tak cukup-cukup kan. So sampai bila kita nak beli rumah? Sampai bila kita nak beli kereta? Kereta nak beli harga 80,000. Ada ke 80,000? So semua tu menggunakan pinjaman daripada pihak bank. Dan kita membayarnya installment. Installment ni dia akan kira lah bulan-bulan macam mana. Nanti kita akan mengirakan kiraan dia macam mana. Kita akan masuk bahagian loan nanti. Okey, tetapi bearing debt ni yang paling penting sekali adalah macam mana kita wisely manage. Macam mana kita manage dia. Kita kena manage dia. Kita tak boleh sesuka hati je kita nak buat pinjaman untuk kita belanja benda yang tak perlu kita need, setakat nak memenuhi kita punya kehendak. So tak perlulah. Okey, so kita tengok macam mana kita nak apa? Kita nak wisely manage our financing ataupun kita punya debt, credit
and debt tadi. First kali, sebelum kita buat pinjaman, kita kenalah make budget. Kenalah budget. Kalau kita kata gaji kita setakat 3,000, tak payahlah beli rumah yang 450,000 kan. Contoh. So dia memanglah boleh beli. Pihak bank ni dia akan analyse kita punya gaji, tengok kita punya sikris kan. Sikris ni, sikris betul kan? Sikris ni daripada pihak apa? Pihak bank negara dia akan keluarkan macam mana cara pembayaran kita. Itulah nama dia sikris ataupun sitos. Satu lagi, ada dua benda ni. So pihak bank akan tapis dulu pinjaman kita boleh ke tak, layak ke tak. So kita kalau layak, contoh 3,000 layak untuk rumah 450,000, tapi bulanan kamu kena bayar banyak kan. So dia jadi nanti bulan-bulan kamu akan menderita membayar hutang kamu sahaja. So sebab itulah dia kata kat sini make a budget. Kalau 3,000 just beli je lah rumah yang harga dalam 200k ke bawah. Contoh. Untuk kamu bulan-bulan tidak suffer in make a payment to bank. Okay, start saving. Untuk kita beli sesuatu, contohlah kita ambil benda simple lah, ambil beli rumah lah kan. Kita nak beli rumah 200k. So kita kena start saving dah. Sebab kita tak payahlah pinjam full loan. Full loan ni maksudnya kita pinjam 200,000 daripada pihak bank. Tak payahlah nanti kalau 200,000, kalau kena interest boleh pergi sampai 280,000. Kita kena bayar kat bank. Ni contoh, bergantung pada interest dia. Baik kita buat pinjaman sikit-sikit, buat simpanan, saving sikit-sikit. Contoh, kita dah ada bersimpanan 5 tahun, okey dah ada dalam 25k contoh. So nak beli harga 200k punya rumah. So kita ada balance lah. Ada 175 je buat kita buat pinjaman. 175 kurang lah interest dia sikit. So untunglah kita sikit. Itulah maksud dia. So pinjam. Seterusnya, nombor 1 dah settle. Nombor 2, borrow wisely. Borrow wisely ni macam kita kena buat pinjaman yang macam tadilah, kena berhati-hati. Wisely ni maksud dia kena bijak lah. Macam tadi jugalah, sama juga explanation ni kita boleh cakap. Tak payahlah beli rumah 400,000. Tak payah beli benda yang tak penting. Kalau kita rasa diri kita ni tak mampu untuk bayar bulan-bulan. Bukan tak mampu. Bila bulan-bulan tu duit tak banyak short kan. Nak makan satu rumah pun tak cukup nanti. Tu kena faham juga benda tu. Okay, ni ada things. Number 4, manage credit card smartly. Ini contoh lain adalah credit card. So kena manage credit card. Contoh credit card ni lebih sesuai lah untuk kita cerita pasal debt. Nanti kita akan cerita pasal credit card. Okay, cara dia credit card ni kena smart lah, smartly manage. Yang kelima, reduce debt. So kita kalau boleh kena kurangkanlah kita punya hutang kita. So tak payahlah banyak-banyak hutang nak buat kereta. Kereta elok lagi kan, nak beli tukar lagi. Contoh, ni contoh cikgu bagi. So benda-benda macam ni adalah some ways of wise management. Wise management of debt and credit. So enroll auto billing. So kalau boleh auto billing payment ni kita buat siap-siap. Maknanya bila dapat je slip gaji kita nanti, ni contoh slip gaji kita, dia dah tolak dah siap-siap supaya kita tak terlupa kan. Contoh nak bayar credit card, kita dah siap dah setiap bulan 200 bayar credit card. Contoh ni contoh. So maknanya kita tak adalah isu terlupa. Kalau ada kita terlupa nak bayar, tak dapat notification ke apa-apa email ke berkaitan dengan kita punya credit card punya outstanding, kita punya credit card punya ni lah hutang yang kita buat. So nanti dia akan charge, ada banyak lagi charge yang dia akan charge kita. Baik kita bayar within period yang dia katakan, okay, kalau lepas 20 hari kamu kena bayar sekian-sekian, kena bayar charge. So tak maulah macam ni, nanti kita akan jadi rugi lah, user yang sangat rugi. Okay, so macam mana kita nak manage? So inilah salah satu beberapa cara yang cikgu buat untuk kamu faham. Okay, sekarang ni kita nak tengok apa beza credit card dengan debit card. Macam mana tu? Okay, ni tak ada berapa beza sangat. So kita nak cuba nak tengok rungkaikan sikit-sikit je. Credit card ni macam mana? Apa maksud dia? Okay, macam mana? Credit card tu apa? Credit card ni dia memang kita dah ada lah duit dalam tu. Maksud dia macam tu lah. Yang debit card ni yang kita selalu ada tu lah. Debit card yang kita gaji kita masuk dalam kad kita. Contoh kat Maybank. Lepas tu kita nak keluar pergi mana? Pergi ATM pula. ATM tekan PIN. Contoh kan. PIN kita password dekat sini. Lepas tu ada receipt dekat sini. So kita boleh keluarkan duit bergantung kepada duit amount. Dalam account kita ada berapa. So boleh faham yang itu. So credit card ni apa? Credit card ni macam satu macam mana macam satu, kamu nak belanja kamu pakai je credit card, kamu guna dulu kamu bayar kemudian, kamu guna dulu bayar kemudian. Dia ramai guna, cikgu pun guna juga credit card ni. Dia cashless lah, dia tak payah. Kamu tak ada duit pun lagi tak apa, kamu pinjam je, kamu beli lah apa-apa, kamu pergi shopping ke barang-barang, tapi tak payahlah keterlaluan. Contoh barang-barang rumah kan, pergi sekali pergi Tesco, habis kamu pakailah RM50, sekali pergi sebulan bolehlah habis dalam RM200. Lepas tu bulan depan gaji masuk terus bayar RM200. Dia masalah dia credit card ni itulah, kita kena bayar within the period that offer free charge. Macam tu.
Kalau kita contohlah standard kan 20 hari daripada statement keluar 20 hari kan, contohlah macam ni. Cikgu tunjuk takut kamu tak faham. Contoh kita belanja bulan Januari. Oh, kita dah belanja, okey dalam 350. Kita beli untuk barang-barang dapur, bawang, sayur, buah, contoh kan. Kita menggunakan kredit kad kita. So, end of month kita kena bayar lah. Masuk gaji pun kita bayar 350. So, kita memang tak ada charge langsung yang kita kena bayar. Faham tak? Itulah kegunaan kredit kad. So, dibayarkan dulu, nanti kita bayar balik. Kalau kita terlupa, contoh kan, bulan Februari, outstanding ada, tapi kamu tak bayar lagi. So, dia akan charge kamu beberapa ringgit lah. Sebenarnya banyak juga tu kan, kalau kita nak hitung. Kalau sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Boleh faham yang itu? Okey. Betul? Maksud dia kredit kad ni lain. Ada yang cakap ada the card issuer will make payment on your behalf and then send the monthly statement. Maknanya dia tolong bayarkan kita. Contohlah kita beli apa ya? Kita beli kat Shopee. Okay, sekarang ni dah guna kredit card. So kita beli handphone. Contoh kan, handphone. So kita pakai kredit card dulu. Kita nak pakai kredit card, kita guna installment. Kita ambil 4, 5, 6 bulan. Contoh, 6 bulan kita bayar. So dia tak jadilah. Bulan-bulanan ni 200. Selalunya memang ada dah sekarang kan, dia orang buat bond. Contoh Maybank dengan Shopee. Cikgu nak bagi tahu kan. Kamu bayar bulan-bulan. Harga handphone 1,000. Kamu bayar 200 sebulan. Contoh. So dia tak ada charge. Kalau kamu bayar mengikut bila 200 tu keluar dalam statement kamu, kamu terus bayar. Dia akan jadi, orang cakap apa, tak ada masalah banyak untuk kamu. Kira dia punya interest. Memang tak ada. Sebab dia free of charge yang itu. Okey, kalau dah faham yang itu, kita pergi sini. Kita pergi ke bahagian seterusnya. Cikgu akan terangkan credit card. Ini yang kita nak fokus ya. Nanti kita akan kira beberapa situation regarding credit card. Macam mana nak mengira dia. Nanti kita akan tengok. Boleh? Okey, sebelum cikgu further lagi, kita nak tahu juga advantages and disadvantages of credit card. Nanti kita akan tengok. Okey, first kali kita cerita lah elok kan. Okey, macam mana maksud dia? Ini easy. Easy cashless. Ini nombor 1. Tunjuk je kad, bayar. Boleh. Dekat pergi mana-mana pun boleh. Dah banyak dah. Banyak syarikat atau company yang menawarkan pembayaran secara credit card. Contohlah, itu maksud dia. Okey, satu lagi apa dia advantage dia? Dia interest. Ini kena faham juga. Memang free interest. Tapi membayar, dia selalunya dalam within 20 days. Macam cikgu cakap tadi lah, 20 hari selepas statement tu keluar memang free. Selepas tu akan di-charge. Ini kena ingat dia ada benda tu. So, apa lagi? Okey, dia banyak bagi reward juga. Contoh, kamu beli mesin basuh lah, 5,000 kan. 5,000, 5K. Dia kata 5K 5K. 5,000 lah maksud dia. 5K kamu beli peti ais contoh kan. So, kamu menggunakan credit card, kamu akan dapat point. Macam tu lah, macam kita pergi isi minyak, dapat point. Bila dapat kumpul point cukup 1,000, dapat tukar dengan barang. Itulah dia punya reward dia selalunya. Gift, promotion. Siapa yang ada credit card, bayar kurang sikit. Harga tu berdapat promotion. Macam tu lah lebih kurang. Boleh faham yang itu. So, kita pergi nombor 4. Dia ada advantage dia. Kalau kamu ada credit limit tau. Credit card ni dia ada credit limit. Kamu nak letak sebulan limit 5,000 ke 10,000 ke terpulang. Kalau macam cikgu ambil 5,000 contoh. Cikgu tak nak over kan. Kalau kad kita hilang ke, orang boleh guna juga kad kita tu nanti kan. Sekarang ni PayWave pun dah banyak. So kita limitkan kad tu. Tak boleh lebih-lebih. Tu maksud dia. Tetapi dia boleh tukar. Kita boleh pergi ATM dan kita boleh keluar duit tu. Kita boleh keluar duit daripada credit card tu. Walaupun kita pinjam, tapi dia sebenarnya ada charge lah sikit. Itu yang orang tak tahu kan. So, kita teruskan lagi. Ini faham kita boleh tukar kepada duit. Kalau kamu nak duit pun, guna credit card cikgu, kamu ambil je 100. Walaupun duit tu memang pinjaman. Dia ada menyediakan perkhidmatan sebegitu. Tapi, setiap pengeluaran tu, memang dia akan charge RM50 lebih kurang. Contoh. Okay. Last sekali, kita boleh cakapkan dia adalah, okay, dia banyak facilitate online purchase. Online purchase. Nampak ke tu? Facilitate. Jangan boleh bagi tulis elok. Yang ni pun kena faham. Online purchase tu macam mana? Macam cikgu cakap tadi lah. Macam Shopee kan. Dia buat satu bond ataupun joint venture dengan Maybank untuk membeli. Ada siap kad tu ada tulis Shopee lagi kan. Kad tu ada tulis Shopee lagi. Maknanya dia ada tawaran yang hebat untuk pemegang-pemegang kad Maybank. Dia boleh beli. Banyaklah dia punya faedah dia. Okey, itu dia punya advantages. Sekarang kita nak pergi kepada disadvantages. Benda-benda yang tak elok lah. Okey, 1. Selalunya easy tu, apa dia, rasa-rasa.
overspend. Inilah selalunya kan. Perempuan kot. Dia nak seronok sangat shopping. Credit limit pun 10k. Tengok-tengok cukup bulan dah habis limit dah 10k. Bulan depan tak tahu nak ambil kat mana duit lah. Tu maksud nak kena bayar balik. Itu salah satu dia. Kita akan lalai sikit dalam berbelanja. Okey, yang kedua. Kalau kita lambat bayar, late payment. Dia kena bayar. Dalam contoh 20 hari daripada statement, dia kena buat ada charge. Ini kamu kena tahu. Ini kena penting. Kalau lambat bayar memang kena charge. Some credit card impose annual fee. Okay, C pula. 3. Yang ketiga, credit card ni dia ada annual fee. Tapi ada juga, banyak juga bank-bank yang dah tak tawarkan fee. Dia kata seumur hidup. Sekali je awak bayar RM50. Lepas tu tak payah bayar lah. Awak pakai je. Just renew saja. Annual fee. Tapi ada juga yang masih ada annual fee ni. Tapi tak banyak lah. Setahun mungkin RM24. Contoh, setahun RM200. So, benda-benda ni dia sebenarnya memberi kesan juga lah. Walaupun RM200 kan. So, sebenarnya dia memberi kesan sikit. So, dia punya disadvantages dia. Salah satu disadvantages dia adalah annual fee tu. So kena ambil lah, kita kena bijak lah ambil. Okey, tanya dulu. Kad kredit ni ada dia punya annual fee ke? Tanya. Oh tak ada. Dia kata seumur hidup. Lagi bagus lah kalau macam tu. Lagi sekali, lagi nombor 4. Apa dia? Impose fees on cash withdrawal. Inilah maksud dia. Kalau kamu nak buat ambil cash daripada kad kredit tu, macam cikgu cakap tadi lah, sekali pengeluaran dia akan charge RM50. Kan dulu kalau kita nak keluar kita punya debit card, kita nak keluar, kita pergi kat Maybank, kad kita tu CIMB, kita pergi Maybank. Nanti kita dulu dia akan charge RM1 kan untuk setiap pengeluaran. Sekarang dah free dah, alhamdulillah dah, kosong sen. Dia macam tu lah juga konsep dia. Tapi ini sekali keluar RM50. Ni yang standard lah yang cikgu tengok kan. Kalau ada bergantung jugalah kepada bank-bank dia punya tawaran. Last sekali dia adalah satu lagi high risk. High risk of fraud. Fraud ni apa? Penyelewengan. Macam tadi cikgu cakap tadi lah. Kad kita terjatuh ke apa, kalau kamu pakai Wave terus boleh bayar kan dekat Tesco. PayWave kan. Just letak je kad dekat mesin tu, kamu boleh bayar dah. Dah bayar dah. RM500 dan lenyap orang pakai kita punya kad. Okey, tapi certain dia ada apa? Ada bagi apa nama panggil tu? OTP kan. Dia ada bagi OTP kat handphone kita, nanti kita masukkan. Itu selalunya macam tu lah. Tapi untuk yang case fraud ni mungkin dia orang dah start dah buat macam mana dulu tak ada kan OTP ni, kalau pakai je terus boleh bayar terus. Tapi sekarang ni dah lebih, orang cakap apa, lebih secure lah sikit, tu maksud dia. Okey, kita teruskan lagi, tak nak buang masa sebab cakap banyak, ILEO pun nak dekat habis. Okey, sekarang ni kita nak masuk smart credit card usage. Ini penting juga ni, macam mana smart tu. Macam mana kehebatan kita kan. So kita kena betul-betul, orang cakap apa, kena bijak lah selaku pengguna supaya kita ni tak disalahguna oleh orang lain. Pertama sekali apa? Okey, kita ambil yang bank. Bank yang bagi special offer kat kita. Contoh macam tadi lah cikgu bagi kan. Cikgu cakap tadi, okey, credit card ni tak ada annual fee. So kita kena grab lah benda-benda yang macam ni. Tu salah satu contoh dia lah yang banyak dia punya offer. Dia bagi point yang tinggi ke apa-apa ke lah yang berkaitan credit card. Okey. Apa lagi yang bijak menggunakan credit card? So jangan, don't. Janganlah keluar duit, withdraw duit. Cikgu tu dia guna ayat senang lah, ayat pasar. Jangan withdraw duit menggunakan kad kredit. Pakailah debit card kamu tu nak keluar duit. Sebab setiap pengeluaran macam cikgu cakap tadi, dia akan charge sangat tinggi. Contoh. Faham? Yang tu nombor 2. Smart lagi. Apa yang smart? Okey, smart dia kalau kamu ambil credit card, kamu guna credit card, tolonglah bayar full payment pada waktunya. Besok, hari ni close statement, besok pergi bayar. Sekarang ni senang je, tak pergi bayar dah. Bayar online je, senang je, tak susah pun. So nombor 4 apa? Satu lagi, limit transaction. Ni orang-orang yang bijak. Section. Okey. Limitkan je 5k ke, nak rendah lagi pun sebenarnya boleh rasanya, tapi standard orang ambil 5k saja. Supaya senang kita lagi kalau ada apa-apa yang berlaku kan, kita dah seronok nak shopping, ambil pula kan. Contoh ni salah satu contoh dia. Apa lagi? Okey, kita kena sentiasa check. Always check kita punya statement setiap bulan, end of month. Statement ni kena tahu juga. Kena check, takut nanti ada cas-cas lain ke, kita tak bayar ke, lambat bayar ke. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kita ni ada kerja lain juga, asyik nak check benda tu pun susah. Okey, tu salah satu dia lah. Ada lagi ke nak bagi? Okey, satu lagi, kita jangan ambil kredit kad banyak. Dah ada BSN satu. Lepas tu dia ada lagi Maybank. Ada banyak-banyak lah dia punya kredit kad. So, ada lagi pula lagi CIMB punya kredit kad. Contoh.
So sebenarnya tak digalakkan untuk banyak sangat kredit kad ni sebenarnya. Sebenarnya dia punya tawaran berbeza-beza. Tu cara membayar pun kita nak kena bayar tiga-tiga ni. Kita dah terlupa dah nak bayar. Bayar Maybank, tak bayar CIMB. Lepas tu kena charge. Lepas tu terlupa bayar BSN, kena charge. So rugi. So better kita pakai satu je. Pilihlah yang mana satu tak. So cikgu sekarang ni ada satu saja. Sebelum ni ada dua, tiga. So sekarang ni cikgu ada Maybank sahaja. Itu pun guna bila perlu sahaja. Nak isi minyak pun boleh senang. Tak ada duit pun tak apa. Boleh tunjuk je kad tu. Tu contoh dia cikgu bagi. Okay. Satu lagi kita kena careful dengan apa? Careful dengan polisi yang dikeluarkan oleh pihak bank. Kalau dia kata 20 hari, so kita kena make sure 20 hari. So kalau 15 hari, 15 hari lah jadinya. Dia depend on the policy term and condition from the bank. Dia memang berbeza-beza lah tawaran-tawaran yang dia orang bagi. Okay, ini salah satu smart credit card usage. Okay, sekarang ni kita pergi tengok impact late payment on credit card. Macam mana impact dia kalau kita bayar lambat. Okay, so macam sedia maklum, kamu dah tahu tadi. Satu apa? Financial. Ini dia nama dia. Finance. Ini yang kamu kena bayar. Ini adalah yang pertama. Bila late payment, kamu kena bayar dia punya charge. Itulah maksud dia. Okay, lagi apa lagi? Selalunya finance charge dia 15%, 17% ataupun 18%. Ini tinggi juga sebenarnya dia punya kena bayar. So kita kena macam mana? Kena alert lah benda-benda macam ni. Kena bayar within the free period interest. Itu yang paling tepat sekali lah. Lagi satu. Lagi apa lagi kita nak cakap? Okay. Impact dia. So cara dia. Kita kena. Macam cikgu cakap tadi lah. So kalau tak nak kita kena interest yang tinggi-tinggi macam ni. So kita kena buat make payment. Within, macam cikgu cakap tadi lah, within free period, free interest period. Nampak tak ni? Alright. Ni bercerita. Okay, good. Lagi? Apa lagi? Apa lagi yang kamu tahu? Kalau contohlah, kamu buat pinjaman, bulan tu kamu belanja 3,000. Pihak bank ni pun dia tahu kadang kamu over kan. So kalau kamu tak boleh bayar full pun, kamu boleh bayar at least standard lah 5%. Ataupun disebut minimum RM50. Untuk bulan tersebut. Ni kamu boleh ada pilihan untuk kamu tak kena ini tadilah finance charge. Dia ada juga. Dia kena bacalah dia punya term and condition dia. So kena hati-hati yang tu. Okay, ada lagi yang kita nak huraikan impact of late payment credit card. Okay, selalunya dia akan ambil, ni ada lagi satu ni ayat dia. The late payment charge is usually 1% of total outstanding. As at the statement date minimum of RM10. Yang ni memang biasa, tak apa. Kita bagi faham yang general dulu. Sebab kita cuma nak dedahkan pada kamu sebenarnya. Nak bagi yang macam apa, expose. Sebab kamu baru belajar benda ni. So ini adalah topik-topik yang baru. Diperkenalkan berkaitan dengan finance. Macam mana how to manage your finance. Kan? Cuma maksud benda-benda credit card ni semua benda-benda yang baru. So kita kena tahu, at least kamu tahu surface and how to calculate it pun is all better dah sebenarnya. Okay, so selepas ni kita akan fokus kepada dua benda. Apa dia dua benda cikgu? Kita akan bincangkan macam mana kita nak menyelesaikan situation berkaitan dengan credit card. And the other one kita akan cerita pasal cara nak membayar loan. Loan ni macam-macam lah. Ada loan apa tadi? Housing loan. Lagi ada apa? Personal financing kita, personal loan. Ataupun ada auto, beli kereta pun boleh. Financing. So, benda-benda ni yang kita akan bincangkan macam mana pembayaran dia nanti. Okay? Pembayaran dia macam mana? Pembayaran dia akan mengira selalunya installment, monthly installment. Dia akan bayar sebulan-sebulan. Sebab gaji pun sebulan-sebulan kan. So, kita akan kira monthly. Okay, kita akan tengok dalam 5 contoh. So, kita fokus kepada contoh sama-sama dan kita akan dapat semuanya. Okay, kita akan fokus. Cing, cing, cing. Okey, sekarang ni kita nak mengira berkaitan dengan kiraan kredit card. Kredit card yang kita lambat bayar within the free interest tadi. Kalau kita lambat bayar, dia akan charge dua tau. Dia akan charge satu finance charge dan dia ada satu lagi late payment. Yang ni dua-dua charge ni memang dia akan sekalikan. So kita akan jawab beberapa soalan. So kita pergi tengok contoh example. Ingat ada dua. So, kita akan pergi example number 13. Boleh sama-sama kita tengok dan kita baca. Nanti kita akan bincangkan jawapan dia. Okay, Nijat receive credit card. Nijat receive credit card statement
for June from bank X. X kita bagi tahu bank dia apa. The June statement shows that Nijat has a current amount 1,000 that was used to buy a mobile phone. Okay, dia beli smartphone 1,000 menggunakan kad kredit. Okay, she did not make payment for June. Dia tak bayar langsung. So statement tu dia akan bawa pergi Julai nanti. Dia akan tambah dua charge tadi lah yang cikgu cakap tadi. Charge satu adalah finance charge dengan satu lagi adalah late payment charge. Nanti kita akan kira sama-sama. Bank X impose finance charge 18%. Nampak ni? 18% annually. Bila dia sebut annually, bermaksud nanti kita akan buat macam ni lah. 8% annually. 36 ni. Annually ni maksud dia setahun. Itu maksud dia. Depend lah. Kalau dia sebut 10% for the 300 days. So kita bahagilah 300 days kat sini. So depend. So lalunya dia akan buat guna annually lah. Okay. Boleh faham yang itu. So dia lambat bayar payment berapa hari tu? On the transaction of the mobile phone purchase for 50 days. Which is from the entry date to the July statement date. Okay. So ini daripada sini kita boleh kira terus. Macam mana kita nak kira? Okay, kita akan kira finance charge dulu. Walaupun dia tanya soalan dua ni, finance charge dengan late payment charge. Okay, satu lagi, ini satu soalan. Satu statement dia. Kita potong setakat sini dan kita baca seterusnya dulu boleh. Late payment charge imposed is at a minimum RM10 or 1%. Dia akan ambil 1%. Contohlah dia akan kira 1%. Tiba-tiba 1% daripada apa tadi? Daripada finance charge tadi, dia akan ambil 1% daripada finance charge, tiba-tiba dia dapat RM3. So, dia takkan ambil RM3 lah sebab dia ada cakap minimum. Nampak ni, minimum RM10 dia akan charge. Kalau kamu dapat RM10.50 dia akan ambil RM10.50 lah. Kalau RM3 dia akan ambil juga RM10. Maknanya minimum charge daripada finance charge. Kena faham yang tu. Nanti kita akan tengok. Assume that Nijat did not use her credit card in July. Dia tak guna credit card langsung, guna time Julai. Macam mana kita nak kira? First dia tanya apa dekat sini, cikgu pandang balik. Apa yang dia nak untuk soalan A ni adalah finance charge and the late payment charge imposed in July statement. Okay, sekarang cikgu terus boleh jawab soalan A. Boleh? Okay, outstanding dia berapa? Dia beli handphone tadi 1,000. Betul? Dia punya financial period dia, subjek adalah 50 hari tadi dia lambat bayar. So, cara dia nak mengira dia, ambil 1,000. Yang berapa yang dia digunakan. Darab dengan dia kata tadi 18% annually kan. So, buat macam ni. Macam cikgu cakap tadi. 18% 365. Sebab dia sebut annually. Ataupun dia sebut annum. Annum tu setahun lah maksud dia. Dalam finance ni kena faham term dia. So, berapa yang dia berapa hari dia lewat? 50 hari. So, kamu kira ni, kamu akan dapat RM24.66. Boleh? RM24.66 adalah finance charge. Ini kena faham ini. Ini baru finance charge. Belum late payment charge. Late payment charge macam mana? Dia akan tambahkan dengan 1,000. Nampak tak ni? 1,000 ditambahkan dengan late payment charge tadi. Lepas tu dia darab dengan 1%. Tengok 1% ni dapat RM10.25. So tak ada masalah lah. Dia tak perlu ambil minimum kan. Contohlah cikgu cakap tadi, dia kira dia beli phone mestilah mahal kan. Contohlah dia beli cuma dia pinjam RM200 je. So dia punya late payment charge mungkinlah RM3. Tapi dia takkan ambil RM3. Dia akan ambil sekurang-kurangnya minimum RM10. Boleh faham? So current statement dia itu dah kira dah late payment charge dengan tu. Soalan B terus jawab dia punya current amount in July statement. Berapa dia punya outstanding. So dia akan kira 1,000 tambah dengan finance charge tadi. Yang cikgu kira tadi, nampak tak cikgu kira tadi, finance charge. And the last one is late payment charge. Dia akan kira late payment charge kat situ. So, dia punya statement pada bulan Julai akan minta duit dekat kita sebanyak RM1,034.91. Ini contoh satu soalan 13, soalan menarik. Dan mungkin soalan-soalan yang macam ni yang banyak akan keluar. Okay, kita akan pergi contoh seterusnya selepas ini. Teruskan. Okay, kita pergi kepada example number 14. Example yang lebih menarik kan. Tadi, yang example number 13, dia memang tak bayar langsung. Orang kata orang Perak tak bayar langsung. Kan, sesin pun tak bayar. Ini cerita dia sekarang. Okay, cikgu akan sama-sama sambil kita tengok soalan, sambil kita belajar juga. Sebenarnya tadi ada apa tadi? Ada financial charge. Finance charge, betul? Okay. Siapa yang tak bayar langsung? Siapa? Alamak. Ni tak bayar langsung. Okey, tak bayar langsung. Tak bayar langsung. Cikgu Zubir, langsung. Dia kena charge ni. Satu, financial charge. Satu lagi dia cakap late payment charge.
kebiasaannya financial charge ni dia kena dalam berapa ringgit tadi? 1%. 1% ataupun minimum RM10. Betul? Yang ini. Okey. Kalau kamu tak mampu bayar, ini macam cerita Jacobs ni lah. Jacobs ni dia bukannya tak bayar langsung, dia bayar. Tapi dia bayar minimum. Dia bayar minimum selalunya 5% daripada pinjaman ataupun minimum dia bayar RM50. Okey, macam mana? Apa yang dia akan kena? Dia tetap akan kena finance charge. Nanti dia ada kiraan dia. Daripada berapa dia kena bayar, nanti kita akan tengok. Finance charge dia kena bayar. Tetapi dia tak payah bayar apa? Late payment charge tak dikenakan. Late payment charge yang 1% tadi tidak akan dikenakan sebab dia dah bayar minimum. Seperti bank kata macam ni lah. Kalau kamu tak mampu nak bayar RM1,000 tu, kamu cuma perlu bayar 5% sahaja. Berapa? 0.05 darab dengan 1,000. 1,000. Berapa? 0.05 darab dengan 1,000. Bayar RM50 sahaja. Okey, kalau kamu buat bulan tu kamu belanja 500. Tengok betul-betul 500. So kalau kamu nak bayar, tak ada duit ni. Nak bayar, so kamu ambil 5% sahaja daripada 500, kamu akan dapat RM25. Adakah bank akan ambil RM25? Sebab dia ada sebut kat sini tadi minimum. Minimum kena RM50. So bayar je lah RM50. Walaupun dia punya 5% tak cukup lagi. Kena faham Okey, tak apa. Kalau tak faham lagi, sama-sama kita tengok kepada dia punya cerita pasal Jacobs. Jacobs ni yang bayar tapi dia cuma bayar minimum sahaja. Macam mana pengiraan dia, kita akan tengok statement dia. Okey, Jacob receive credit card statement for April from Bank Y. Okay, April statement show that Jacob only has one transaction. Dia beli satu barang-barang. Dia tak kisahlah tadi beli mobile phone. Sekarang ni dia beli apa-apalah. Barang-barang groceries ke apa-apa. So, RM2,500 pembelanjaan dia. Which also the current amount. Dia tak ada yang tertunggak-tertunggak. Tak ada. So, itulah dia punya duit yang perlu dibayar. He only made a minimum payment. Nampak tak ni? Dia bayar minimum payment je. 125. Boleh faham tak 125 tu macam mana? 125 tu adalah 0.05 darab 2500. So jawapan dia 5% lah daripada sini. Daripada sini dia bayar 5% sahaja. Kalau kamu tak ada duit lagi. In the interest free period. Bank Y impose dia tetap kena financial charge of the 1.5% per month. Kalau macam ni nak tulis macam mana cikgu? 1.5% bagi 100 nanti per month. So nak tulis berapa dekat situ? Per month ada berapa hari? 30 hari. Macam tu maksud dia akan ambil 30. Boleh? Boleh faham ke tak? So kita tengok situ jawapan kat bawah tadi. Lepas tu kita baca lagi. Dia kata on his transaction 18 days. On his transaction. Dia ada dua Satu lagi 20 days outstanding. Okay. Kita stop kat situ, kita kira dulu boleh? Kita kira dia punya financial charge kat sini. Boleh? Kita kira financial charge dulu. Sebabkan dia dah bayar, kan? Cikgu cakap tadi, kalau dia dah bayar, dia takkan kena financial late payment charge. So, kita tengok betul-betul. Okey, kita baca balik, kita tengok, kita selesaikan. Okey, nampak tak ni? Okey, outstanding balance dia berapa? 250. Tolak dengan yang dia bayar tadi, 125, dapatlah 2375. Okey, kita kena ambil dua benda ni. Ada dua benda ni. Ada dua dia punya principle kat sini, ada dua. Kita akan mengira kepada dua benda. Okey, yang ni period subject to financial charge, free Yang ni free 18 hari. So, yang ni financial charge outstanding balance 20 hari. So, dekat sini, so kita ambil dulu yang mana ni nak ambil? So, kita kena kira dua-dua. First kali kita kira yang outstanding. Kita ambil 2500. Kita darab dengan 1.5% per month tadi. Darab dengan 18 hari. Dia kata 18 hari on the transaction. Okay. So, dan kita ambil yang satu lagi tadi. 2375. Benda yang sama juga. Darab dia punya lambat dia 20 hari. So, kamu darabkan sahaja dan kamu tambah. Kamu akan dapat RM46.25. Tak apa, kalau kamu tak faham nanti, kamu cuba slow-slow buat banyak latihan lagi, kamu akan nampak. Okey, tadi cikgu cakap tak ada late payment kan? Dekat sini dia cakap late payment is not imposed because the minimum payment has been made. So, current, dia punya amount for May, tadi for April kan? May outstanding adalah outstanding balance 2375. Tambah dengan charge tadi, finance charge tadi, RM46.25 dan dia punya late payment charge tak ada. So jawapan dia 2421.25 yang perlu dibayar untuk statement bulan Mei. Okey, boleh tengok elok-elok yang tu, nanti kamu akan cuba faham yang itu.
Boleh, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, kita masuk seterusnya. Example nombor 15 adalah example nombor 3. Dalam mengira kredit card yang berkaitan dengan finance charge dengan late payment charge. Okey, sekarang kita pergi kepada cerita Kasim pula. Kasim selamat. Has made an online purchase on January from overseas website for electronic book worth 35.99 USD. Dolar kan. So he made the payment by credit card. Dia guna credit card lah on the day of the transition. Foreign currency exchange rate, okay, RM1, 1 USD bersamaan dengan RM3.95. Ni lebih kurang lah dia ambil. Sekarang dah pergi mungkin RM4. So kalau USD kita darab sahaja dengan 3.95. Itu maksud dia lah. Boleh faham? Kita darab je nanti. Kalau USD kita beli barang RM35 yang macam ni, RM35 yang cikgu tunjuk ni. Sebenarnya dia kena darab dengan dia punya current exchange tu. Dia berubah-ubah ya ni, berubah-ubah. So, sekarang dah mungkin 4. Given that the credit card provider charge additional 1% on each transaction from abroad. Assume Kasim did not use his credit card before and after the purchasing of the electronic book. Okay, so soalan dia calculate the current amount on credit card. So current amount macam cikgu cakap tadi lah, kita kena tukar kepada RM. So harganya berapa dan tambah dengan charge tadi. Kita kira boleh sama-sama. Okay, kita pergi kepada soalan A dulu. Okay, yang ni first kali kita kena tahu dia punya exchange lah. Currency exchange. Nak beli barang daripada luar negara kena tengok exchange. Kalau kita punya duit tengah naik, so kita untung juga belilah daripada duit kita tengah rendah. Okay, kat sini current exchange dia ni, so macam cikgu cakap tadi, cuma darabkan sahaja. So kamu darabkan je USD ni sama dengan ringgit. Kamu kena bayar sebenarnya harga electronic book tadi adalah 14216. Itu kamu beli. Kamu kena tambah lagi, bank tadi cakap setiap kali pembelian perlu di-charge 1%. So cikgu darab dengan 1%, dapat RM1.41. Dan last kali cikgu tambahlah, yang tambah 142 dengan RM1.42. Dapat ditambahkan. Current amount on January statement supposed to be 143.58. Boleh? Ini untuk soalan A. Dia nak tengok statement dia berapa. Betul kan? Soalan A. Ya, current amount on the credit card statement. Dia nak current amount on January. Okay. Case kedua pula, B. Kasim forgot to make repayment for January. Dia tak bayar pun duit. Macam case tadi tu lah, dia tak bayar kan. Forgot to make payment. Kasim credit card provider impose fine and charge 15% per year. So kena kira macam ni lah nanti kan. Ambil nilai tu nanti. Kita darab dengan 15%. Bahagi dengan apa dia cakap per year. Per year 365. Ini common calculation ya. Kita kena faham. On the outstanding balance 53 hari. Nanti kita tengok berapa hari dia dapat. Ini baru cerita pasal financial. Lepas tu kita akan masuk dengan tambah dengan late payment pula. Okay, financial kita kira dulu boleh. Kita ambil nilai tadi yang dia dapat. Berapa? 14358. Inilah dia nanti. 14358. Inilah kiraan dia untuk mendapat finance charge. Kita tengok jawapan dia. Adakah sama dengan jawapan kita? So betul lah sama. Nampak tak ni? 143 darab dengan 15% bahagi 360 darab dengan 53 hari. Kita akan dapat RM3.13. So kita tambah sahaja dengan ini. Dengan yang kita punya dalam statement tadi. Kita lupa bayar kan? Ini late payment charge. Kita darab dengan 1%. Dapat 1.44. So 1.44 dia kurang daripada RM10. Sebab dia kata minimum RM10. So dia akan ambil RM10. So the last one kita akan tambahkan semua. Yang ni adalah dia punya amount dalam statement. Yang ni pula dia punya finance charge. Tadi kita kira finance charge RM3.13. Dan the last one is RM10. Ni RM10 dia ambil minimum. Walaupun RM1.44 sahaja. Kena faham yang tu ya. Maknanya minimum payment tu kena faham. So statement dia on February akan jadi 156.71. Boleh faham yang ini, dia sama je case macam tadi, tak ada lain langsung. So itulah jawapan dia. So last kali, in your opinion, why Kasim make online purchase using a credit card? Sebenarnya orang beli barang daripada luar negara menggunakan credit card ni sebenarnya dia lebih macam cakap mesra lah. Dia senang sangat. Dia tak perlukan banyak proses. So the answer supposed to be this online purchase involve foreign currency. The credit card transaction is more convenient. Okay, it's more convenient. Senang lah, mudah kita nak buat. Okay, untuk topik untuk subtopik credit card ni kita dah settle. So selepas ni kita akan pergi tengok contoh yang berkaitan dengan loan pula. Macam mana kita nak bayar loan. Okay, stay tune. Kita akan masuk pula berkaitan dengan loan. Ni loan dia. Ini example number 16 cikgu ambil sebab dia sangat menarik. Contoh-contoh dia menyeluruh kita ambil untuk kita bincangkan bersama-sama. Okay, ni cerita pasal Lee. Lee make a personal loan 10,000 from a bank. Dia personal loan, pinjaman peribadi bahasa Melayu dia.
with interest rate 7% per annum for 2 years. Okey, untuk personal loan ni, untuk kamu tahu sebenarnya selalunya dia ada fluctuate rate sebenarnya kan. So yang ini kita anggap dia adalah simple interest sahaja. Boleh. Soalan pertama, calculate total repayment. Berapa yang dia kena bayar? So kita masih lagi menggunakan formula simple interest. Ingat ke tak? PRT. Ni PRT, kita dapat interest. IPRT. So kita tengok dia punya jawapan betul tak? P dia punya principal. Dia pinjam berapa? 10K. Darab dengan rate dia berapa? 7%. 7%. Darab 7%. Lagi berapa darab dengan time dia? 2 years. In years ya kita nak. So, kita kena buat PRT. Nanti kamu akan dapat berapa? 1,400. 1,400 ni adalah interest sahaja ya. Interest sahaja. Sebab kamu nak pinjam 10K. So, total repayment. Inilah ayat yang lebih menarik. Total berapa yang sepatutnya kamu bayar. So, sebenarnya inilah formula dia. PRT adalah interest. Ini 1,400. Ini 1,400. So, tambahkan saja dengan prinsipal yang kamu pinjam. Prinsipal kita berapa? Prinsipal kita adalah 10K. Tambah dengan 1,400. So, akan jadi 11K 400 ringgit. 11,400 adalah total repayment. Itu berapa yang kita akan kena bayar dengan bank. Macam biasalah, kita pinjam bank 10,000. Kita bayar 11,400. Dia common. Beli motor pun sama. Mesti kena ada interest. Diorang pun nak jana income diorang juga kan. Sebab diorang bank institution. So, kenalah ada duit juga untuk melabur. Okey, monthly installment. Macam mana kita buat pembayaran? Macam cikgu cakap tadi lah. Kita akan membuat pembayaran loan kita pada setiap bulan. So, 2 tahun ada berapa bulan? 24 bulan, betul? 24 bulan. Satu tahun 12 bulan. So, kalau 2 tahun sama dengan 24 bulan. So, kita akan bahagi kita punya 11,400 bahagikan dengan 24. Nanti kamu akan dapat bayar sebulan adalah RM475 sahaja. Okey? Kita akan pergi seterusnya mungkin kepada contoh yang terakhir kita. Okay, kita masuk kepada example yang terakhir example 17. Macam mana berkaitan dengan housing loan? Nak beli rumah. Dia harga rumah dia minta loan 187 from a bank with interest rate 4.5 per annum for 20 years. Given the monthly installment dia kena bayar setiap bulan adalah 1198. Calculate the total interest. Dia nak total interest sahaja ya. Total interest payable by the John for the first 3 months. So macam mana nak kira dia? Ni quite complicated dan kamu kena tengok betul-betul. Okey, kita boleh pakai loan balance 187. Okey, loan balance kita kena tulis dulu first month 187. Lepas tu dia akan ambil untuk first month dia akan darabkan dapat ni per annum kan. So kita boleh gunakan yang ini interest ni 4.5 per 12 sebab dia per annum. Boleh. So kita akan dapat ni prinsipal dia 187. So the first month dia punya interest sahaja tau 700. 701 interest sahaja. So the second time dia akan tambahkan 701 ni dia akan tambahkan dengan 187 untuk dapatkan loan at the end first month. So, loan dia akan bertambah menjadi 187. Ni cara pengiraan interest dia. Lepas tu, barulah kita tolak dengan installment dia. Installment dia tadi dia kata bayar 1198. So, kita tolakkan saja. So, inilah baki dia. Sebenarnya, banyak dia bayar apa sebenarnya? Sebenarnya, banyak dia bayar lagi interest daripada harga rumah tersebut. Ini yang kita kena faham. Sebab itulah lagi tinggi interest, lagi banyak kita kena bayar sebenarnya. So for the second month, kita just follow saja yang first tadi. Second month, dia punya loan 186, dah berkurang kan sikit lah. Dia cuma bayar berapa ratus je, 400 je untuk dia punya rumah. Yang lain semua dia bayar untuk dia punya interest saja. Second month, kita darab balik-balik semula, 186 ni dia harga dia. So darab dengan dia punya interest, 12 bulan kan, interest per annum. So sebab kita nak tengok bulanan ni, sebab tu kita bahagi dengan 12. So kita akan dapat 699. Lepas tu kita macam biasa kita tambahkan dua ni. Ni 186 dengan 699 kita akan tambah. Dia akan jadi 187. Lepas tu baru kita tolak dengan bulanan dia. Dia bayar bulan, sebulan berapa? 1198. Lepas tu kamu akan dapat 186. So dia punya loan semakin kurang lah. Tapi tak kurang banyak lah. Kamu banyak bayar interest juga. So kita just follow for the third month. Kita nak cuma soalan dia sekarang ni. Dia nak total interest payable. Berapa interest yang kita nak bayar. Interest sahaja. Boleh. So kita tengok yang ni. Kita terus terima benda yang sama juga. 186,004. Yang tadi tu harga yang atas. Kita darabkan dengan percentage dia. Ini dah bagi dia punya 0.045. Bahagikan dengan 12. Kamu akan dapat 697. Ni interest dia.
Third month interest dia bagi tahu. So kita just tambahkan dengan kita punya prinsipal yang kita ada sekarang 186 yang ini, tambahkan dengan interest ni, lepas tu kita tolak dengan 1198. Kita akan dapat 185 dah semakin kurang dah. Kita punya outstanding, kita punya apa? Kita punya loan. So interest for first 3 month kita tambahkan je lah tadi 701, 699 dan 697. So kamu akan dapat 2098.16. Okey, mungkinlah banyak lagi yang tak faham ataupun masih lagi ragu-ragu, tapi dah nampaklah dia punya step tu. Sebab itulah kamu kena banyak buat latihan berkaitan dengan semua soalan ni dan kamu rujuk jawapan dia. InsyaAllah kamu akan jadi lebih memahami dan lebih mengerti apakah itu yang kita nak belajar berkaitan dengan loan and also the credit card. So itu sahaja untuk debt and credit. So kita dah habis topik ni, just for kita nak conclude sikit. So sebelum ni kita dah belajar simple interest, betul? Kita banyak knowledge lah, kita belajar simple interest, lepas tu compound, lepas tu kita masuk pula credit card punya kiraan, betul tak? Ada late charge, ada finance charge, dan last sekali kita kira pasal loan. So ini sahaja kita compilekan untuk topik consumer mathematics, saving, investment, credit and debt. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.